Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hijrah 1444 Hijrah kepada semua rakyat Malaysia, khusus juga kepada penonton-penonton YouTube, para subscriber saya dan juga para YouTubers di channel masing-masing. Hari ini apa yang saya nak perkatakan ya? Tak banyak, tetapi saya menonton beberapa video yang agak keterlaluan juga. Saya tengok video-video si Abdul Hadi bertanya ni, ya, agak keterlaluan saya katakan. Kenapa? Sebab beliau membuat reaction dengan nada yang begitu derah lah, orang kata, begitu kuat, dan menuduh sebagaimana yang saya katakan sebelum ni, menuduh mufti-mufti sesat ataupun membawa ajaran syaitan. Jadi saya terpanggil untuk memberi pendengaran suara beliau kepada anda. Saya tidak mau nak ambil nak letakkan video beliau di sini kerana ianya agak bahaya yang boleh beliau ataupun tim beliau strike channel saya yang baru ini. Jadi di sini saya cuba anda dengar dan anda orang kata apa, anda buat penilaian sedikit tentang satu video yang berdurasi berapa minit ya, lama juga, berdurasi yang yang video ini yang ke-61 daripada channel Abdul Hadi bertanya, yakni dalam tajuk "Aku Bersumpah Nur Muhammad bukan ajaran Islam". Jadi kita dengarkan video ni, apa kata beliau sedikit sebanyak, boleh kita membuat kesimpulan. Kepada semua subscribers dan viewers yang telah sudi hadir ke channel Negeri Perak, Datuk Haji Wan Zahidi bin Wan Tih, Mufti Sabah dan Mufti Pahang, anda bertiga adalah penghina agama sebenar. Bertopingkan mufti, bertopingkan agama. Nak sembang nasyah bandia konon. Boy, tinggi suaranya tu, tinggi, seolah-olah dia Tapi sebelum tu berilmu. aku nak tanya satu soalan budak SPM. Kalau hampa tak buktikan benda ni, bermakna anda adalah pendusta di dalam agama, penghina agama Islam, penukar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menukar ajaran yang telah diturunkan di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Soalan aku sangat mudah. 4 patah perkataan. Biasalah budak SPM dia tak hati nak tanya panjang-panjang, dia tanya pendek saja. Sahihkah dalil Nur Muhammad? Pak dah. Soheka Dalil Nur Muhammad. Sampai sekarang tak Tanyakan ada satu kepada orang mufti 3 yang mufti berpegang kepada Nur Muhammad membuktikan bahawa Nur Muhammad ni adalah valid. Kepada anda bertiga, mufti-mufti Pahang, Perak dan Sabah, buktikan bahawa Nur Muhammad tu adalah benar di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, aku nak menentang hampa bertiga. Kan? Mufti Perak, Mufti Sabah, Mufti Pahang. Dengar aku nak kata elok. Aku minta hampa buat benda yang sama jika anda benar-benar adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Dengar apa Wow. aku nak kata. Dia nak menentang kakao 3 mufti ni. Kita dengar. Wallahi, Wah, dia dengan nama Allah dan Rasul, aku berkata benar bahawa ajaran Nur Muhammad tidak ada di dalam Islam. wow, Dengan yakin nama betul Allah dia. dan Rasul, sekiranya aku berdusta, maka Allah akan menimpa azab yang seberat-beratnya di atas muka bumi, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita lihat, sudahlah dia cabar, ya, dia cabar 3 mufti, iaitu Mufti Perak,
Mufti Pahang dan juga Mufti Sabah, dan susulan itu beliau bersumpah laknat. Ya, beliau bersumpah laknat menyatakan bahawa ajaran Nur Muhammad ini bukan daripada ajaran Islam. Dan yang menariknya ialah beliau menuduh dalam tonasi seolah-olah bertanya, tapi pada pandangan saya, pada kefahaman saya, beliau telah menuduh ketiga-tiga mufti ini membawa ajaran sesat lah, sengaja untuk memesongkan masyarakat ataupun orang awam. Ya, itu saya rasa tidak begitu tepat lah, tidak betul lah apa yang dia kata tu. Ya, tugas mufti ialah memberi fatwa-fatwa, dan jarang sekali mufti-mufti di negara kita memberi ceramah-ceramah yang secara terbuka kepada umum. Ya. Okey, kita tengok lagi sedikit sebanyak apa dia kata lagi. Ya. Kepada anda bertiga, tiga mufti ni, Tiga mufti. bersumpahlah jika anda benar-benar adalah orang agama, Woi, nak ataupun suruh anda bersumpah. sekadar penunggang agama yang Siapa menghina kamu agama nak suruh Islam. bersumpah? Sebab tu aku nak kata tiga orang mufti ni adalah tiga orang tuai bodoh. Okey, kita baca hadis ni satu-satu. Wow, dia kata bodoh pula kat Kami mufti ni. mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata dusta dibenarkan dan dipercayai, dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkatalah golongan-golongan ruwaibidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah golongan ruwaibidah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang bodoh lagi fasik berbicara, yakni mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Kepada anda bertiga, datuk-datuk mufti sekalian. Ya? Okey, tak apa, aku sebut. Ni kod kata aku tak. Beliau tu membaca hadis itu. Hadis itu benar, ya. Hadis itu benar, tetapi ditujukan kepada sahibus sama mufti-mufti tiga negeri ini, yang disebutkan, yakni Perak, Pahang dan juga Sabah. Hang sedar tak, Adi? Hang sedar atau tak sedar bahawa hadis yang hang baca itu ditujukan kepada hang. Ditujukan kepada hang. Cuba sahabat-sahabat perhatikan betul-betul. Ya. Perhatikan betul-betul apa yang dia kata, dan beliau membaca hadis tersebut maknanya selari dengan apa yang telah beliau katakan sebentar tadi, dan dalam video-videonya juga ada menyatakan beberapa orang kata perkara yang meragukan. Beliau telah mendapat, saya percaya hadis ni dapat daripada orang lain. Orang lain bagi, macam saya kata sebelum ni, dia dapat daripada orang lain, dan dia baca, dan dia yang bahagian gasak, kira barisan depan lah. Inilah yang saya sering katakan, ianya amat berbahaya kepada masyarakat awam di negara kita ini, kerana kaedah-kaedah dan cara serangan beliau iaitu tidak menepati apa yang disarankan ataupun oleh Islam, tidak menepati sunnah. Ya, kita sepatutnya, kalau kita tidak berpuas hati, sebagaimana saya beritahu anda sebelum dalam video sebelum ni, barangkali terlupa saya, beliau sebenarnya dan tim beliau boleh menulis surat untuk buat appointment berjumpa dengan mufti-mufti ketiga-tiga negeri tersebut, dan membuat bantahan bahawa apa yang fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tersebut adalah tidak betul, kata begitu. Ya, jadi pada pendapat saya dan umumnya
ramai rakan-rakan bahawasanya kita mempercayai bahawa seseorang mufti itu sudah pasti adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan dia tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa demi kepentingan dirinya, dan sudah pasti dia mengeluarkan fatwa-fatwa itu untuk kepentingan umum. Sebelum mengeluarkan fatwa, sudah pastinya beliau telah mengkaji dan buat mesyuarat demi mesyuarat untuk memastikan bahawa sesuatu yang dikeluarkan ataupun fatwa yang dikeluarkan itu adalah tepat dan benar dan boleh diamalkan oleh masyarakat keseluruhannya. Jadi inilah yang kita, kalau kita tengok cara-cara mereka ini satu orang, dan sudah pasti ada ramai di belakang beliau yang memberi nota-nota atau yang untuk dibaca oleh Abdul Hadi ini, dan cara mereka ini memalukan kita semua. Dan cara-cara yang sebegini ternyatalah pada saya ni, pada pendapat saya ya, ternyata adalah sebagaimana yang ciri-ciri yang telah digariskan oleh seorang ulama daripada Indonesia yang menggariskan lebih kurang 110 ciri-ciri Wahabi ya. Ciri-ciri bagaimana Wahabi itu kita, kalau kita nak kenal Wahabi itu. Dan salah satunya cara bagaimana apa yang anda dengar tadilah. Dan anda boleh tengok lagi beberapa video-video beliau yang sememangnya membimbangkan kita semua, ahli sunnah wal jamaah ataupun rakyat Malaysia keseluruhannya, yang mana serangan-serangan itu ianya boleh orang kata menjatuhkan, dia tak jatuh tetapi memalukan kita semua, kerana serangan-serangan dia itu adalah kepada level-level yang kita orang-orang yang kita hormat. Dan saya nak kata apa ya, anda kata bagaimana? Okey, para penyokong ahli sunnah wal jamaah, para penyokong asatiza pro kepada ahli sunnah wal jamaah, apa kata anda terhadap video Adi tersebut? Ya, kadang kalau saya kata lebih-lebih pun saya memang sememangnya saya sentiasa membuat react kepada adab-adab beliau, tetapi kali ini tuduhan, bukan adab ya, tuduhan beliau yang terlalu berat kepada pihak mufti. Saya bersama 3 mufti negeri yang tidak patut ya, sangat orang kata memalukan. Dan orang-orang yang memberi tim mereka lah, tim Hadi ini yang memberi hujah-hujah itu pun pada saya orang-orang yang berilmu, tetapi beliau tidak melekat di dalam dada, cuma sampai hanya di bibir saja. Kesian ya, belajar tinggi-tinggi, baca banyak kitab tetapi tidak faham. Allah tidak memberi kefahaman yang betul kepada mereka-mereka ini, sehingga sanggup membuat tuduhan-tuduhan yang begitu orang kata dahsyat sekali. Yang inilah yang saya katakan boleh mengeruhkan suasana orang kata kehidupan umat Islam di bumi yang tercinta ini. Ya, saya menyerulah kepada sahabat-sahabat semua agar membuat bantahan-bantahan kepada Abdul Hadi dan rakan-rakan beliau ini yang cuba memporak-perandakan ya. Walaupun dia kata tidak, ya inilah kaedah-kaedah yang cuba memporak-perandakan keamanan rakyat Malaysia, terutama orang-orang Islam di negara kita ini. Kita semua tahu negara kita ini adalah negara Islam yang berfahaman ataupun bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah,
dan Maturidiyah, ya. Dan sejak sekian lama kita mengamalkannya dan mematuhi cara-cara kita beribadah, dan tiba-tiba datang satu golongan, dan sekarang ini keterlaluan, ya. Kalau sebelum-sebelum ini tidak nampak sangat lah, ya, tidak nampak sangat, ya, keterlaluan di mana kadang-kadang diadakan debat, ya, debat untuk menjernihkan suasana. Tapi akhir-akhir ini nampak, ya, mereka ini menggunakan orang yang menjadi barisan hadapan untuk mengeluarkan kata-kata kesat kepada mufti yang tidak sepatutnya mereka lakukan, ya, tidak sepatutnya mereka lakukan. Saya ulang sekali lagi. Dan bukan itu saja, mereka sebelum ini mereka ada mengatakan bahawa MKI itu syaitan, pejabat mufti syaitan, ulama-ulama syaitan. Jadi inikah cara mereka berdakwah, dan apa tujuan sebenarnya mereka menggasak-gasak seperti ini? Saya harap untuk kali ini pejabat-pejabat mufti dan juga pihak berkuasa agama yang lain bangkit untuk membenteras video-video seperti ini. Ya, kalau boleh kita gunakan undang-undang yang sedia ada, yang boleh kita amankan supaya tidak ada lagi channel-channel seperti ini berleluasa menghasut masyarakat di negara ini. Okey, sahabat-sahabat, itu saja yang saya nak ketengahkan. Oh ya, sekejap. Okey, saya rasa eloklah kita dengar lebih teliti lagi, lebih lanjut lagi apa kata si Muhammad Jeroy ini, ya, supaya lebih faham. Kita semua lebih faham, dan diharap juga pihak berkuasa agama juga meneliti perkara ini. Kita dengarkan. Buktikan bahawa Nur Muhammad itu wujud. Kalau anda tak mampu buktikan bahawa Nur Muhammad itu wujud, benar-benar ada di dalam dalil Al-Quran dan hadis, guna perkara yang benar, yang autentik, bahawa Nur Muhammad itu dari ajaran Islam, bukan daripada Syiah Ismailiyah. Buktikan atas nama Allah dan Rasul. Aku cabak hampa tiga, sebab aku tahu hampa bawa ajaran sesat. Aku tahu hampa sedang mempergunakan agama. Aku tahu hampa bertiga mempergunakan agama. Dan aku juga merasa anda bertiga menghina agama Islam pada tahap paling teruk. Kalau betul ada Nur Muhammad, buktikan. Selagi anda bertiga tidak mampu membuktikan bahawa Nur Muhammad itu wujud, anda bertiga dan lain-lain mufti yang berpegang kepada Nur Muhammad, yang menyebarkan Nur Muhammad adalah penghina agama, penista agama, pendusta di atas agama. Sebelum kita simak lebih lanjut, kita tengok video ni dulu. Baik, anda dah dengar lebih kurang lah. Saya ambil sedutan sikit-sikit tu. Anda lah yang buat penilaian, dan juga pihak berkuasa agama bolehlah bangkit, ya. Kalau selagi kita tidak menyekat mereka ini, dan akan berlaku sesuatu yang tidak enak, ya, tidak enak di masa-masa akan datang sudah pasti, kerana ramai juga yang marah, dan ramai juga tertanya-tanya mengapa pejabat-pejabat yang pihak berkuasa agama tidak mengambil apa-apa tindakan dan berdiam diri, ya, berdiam diri, sehingga kan mereka ini dengan lantang bangkit untuk menentang, ya. Okey, sahabat-sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.